Maknanya if you focus on your task at hand, you do it well, insyaAllah your reputation will precede you. Indeed, kalau tuan-tuan semua ingat saya banyak serve sebagai CEO dan pelbagai organisasi, sebenarnya memang bukan saya yang memohon, tetapi dipelawa untuk mengisi tempat-tempat yang tersebut. Dan ketiga adalah penting kalau kita nak berjaya dalam hidup ini, agar kita jangan berhenti belajar. Don't stop learning. Sebab setiap hari kita akan mempelajari sesuatu yang baru. We don't know everything, so very important for us to keep updated ourselves. And we are fortunate because sekarang ini kita tinggal dalam era digital, di mana banyak informasi, maklumat, pengetahuan yang terdapat di luar sana at our fingertips. Ya, dan all we have to do just actually Google, search, ask people. Banyak information yang boleh kita dapat. So inilah 3 pengajaran utama bagi saya yang saya dapat kongsikan. Jadi dalam segmen ketiga ini, apakah perancangan masa hadapan? Sebenarnya saya belum ada perancangan masa hadapan lagi. Ini memang sedang berehat betul. Mungkin mulai bulan September, Oktober ke baru saya fikirkan apa yang nak dibuat. Tapi sudah tentunya saya akan cuba membuat yang terbaik dalam apa juga bidang yang bakal diceburi. Cuma saya nak minta satu perkara sebelum saya berundur diri kepada tuan-tuan dan puan-puan semua. Kita rakyat Malaysia ni kadang-kadang kita terlalu we are too hard on ourselves. Ya. Kadang-kadang kita terlalu fokus kepada perkara-perkara yang tidak baik. We focus too much on the things that divide us as opposed to things that unite us. Memang negara kita ini tidak sempurna. Mana-mana negara pun tidak ada yang sempurna. Ada baiknya, ada buruknya. Tapi bagi saya, sebagai sebuah negara Malaysia, over the years, there's a lot more good than bad. Dan alhamdulillah, negara kita telah progress. Dan kalau saya buat perbandingan dengan Tanzania yang saya sebutkan tadi, Tanzania mendapat kemerdekaan daripada British pada tahun 1961, 4 tahun selepas Malaysia. Dari segi GDP per capita mereka sekitar $1,100 Amerika saja. Ini 1/10 berbanding dengan Malaysia. Bermakna Malaysia kita progress lebih pesat lagi berbanding dengan banyak negara-negara lain. Cuma of course kita perlu perbaiki lagi apa yang ada, dan untuk itu bagi saya, kalau kita lihat kembali tentang wawasan 2020 yang telah disebutkan, diilhamkan oleh Yang Amat Berhormat Perdana Menteri pada tahun 1990 dulu, ada 9 cabaran untuk kita mencapai wawasan 2020. Dan yang pertama sekali yang paling penting adalah supaya kita membentuk sebuah masyarakat Malaysia yang bersatu, a united Malaysian nation, and to get everyone together supaya bersatu padu membentuk sebuah bangsa Malaysia yang kukuh, yang maju. Dan kalau saya boleh just put up one last slide, bagi saya kalau kita semua ni memainkan peranan masing-masing sebagai rakyat Malaysia, tak kira sama ada kita di hadapan ataupun di belakang, just focus on doing our job well, saya rasa insyaAllah negara kita akan terus maju dan lebih berjaya lagi. Jadi sebenarnya bulan Merdeka ni sama-sama kita berganding bahu, play our respective part, and I think insyaAllah negara kita akan lebih berjaya lagi. Sekian, terima kasih Nazrin, terima kasih semua atas keperhatian. Terima kasih Tan Sri. Mempersilakan Tan Sri untuk terus di atas pentas untuk segmen seterusnya. Baik. Seperti yang Tan Sri kongsikan di segmen pertama kami tadi, tips-tips kejayaan dan juga tahap kecintaan Tan Sri sendiri terhadap Malaysia membuktikan di mana Tan Sri berada hari ini, dan juga pengalaman Tan Sri sendiri di safari trip
Sebenarnya Tan Sri ada bakat terpendam mengambil angle gambar yang terbaik bagi saya. Baiklah, kita akan berhenti berehat seketika. Buat anda di rumah, jangan ke mana-mana, teruskan bersama kami di Ada Wawasan siri kedua selepas ini. 10 hingga 10.30 malam setiap Selasa dan Rabu, Channel W akan membawakan khas kepada anda Parlimen hari ini yang akan mengupas dan menjemput ahli-ahli Parlimen secara langsung daripada bangunan Parlimen yang sedang bersidang sekarang ini untuk mengupas dan mengenengahkan isu-isu rakyat dan juga isu-isu semasa untuk paparan anda semua. Menepati hasrat penonton, kupasan terperinci isu-isu tatapan umum. Studio Malam kini ke udara jam 9 hingga 10 malam setiap Isnin hingga Jumaat. Perbincangan komprehensif, tepat dan mendalam dengan barisan tetamu berwibawa. 9 malam bermula 20 Ogos ini di Channel W. Segala alasanmu tak guna, segala pucuk rayu. Okey, Anis nak pesan ni dekat anda semua, jangan lupa saksikan WhatsApp setiap hari Khamis pada pukul 8.30 malam. WhatsApp. Baik, anda kembali bersama kami di Ada Wawasan siri kedua sepetang bersama AWO. Untuk pengetahuan semua, rancangan ini anda boleh tonton secara langsung di channel W Unified TV saluran 634 dan juga My TV saluran 122 ataupun di Facebook Live kami secara langsung ketika ini. Baiklah, para hadirin semua, seperti yang saya janjikan di awal tadi, kita ada dua figura sempena Ada Wawasan siri kedua kali ini. Untuk dan individu seterusnya, saya pasti anda pernah menonton rancangan animasi berbentuk 3D Super Squad. Tetapi tahukah anda animasi tersebut dihasilkan oleh anak tempatan? Diterbitkan oleh syarikat Net Carbon Sdn Bhd di bawah bimbingan ketua pegawai eksekutifnya, iaitu tetamu dan juga co-host saya untuk pada petang ini. Kami mempersilakan saudara Rashdan Ramli untuk terus serta ke atas pentas. Baik, apa khabar Tan Sri, apa khabar Encik Rashdan? Mungkinlah saya rasa saya tak boleh buang masa lagi sebab kita masa sangat suntuk. Saya agak teruja untuk perkongsian dengan Tan Sri dan juga Encik Rashdan. Mungkin pembuka daripada saya untuk Tan Sri dan juga Encik Rashdan dengan apa yang Tan Sri ada dan juga Encik Rashdan ada hari ini dan tahap di mana berada sekarang ini. Apakah motivasi? Apakah ini sesuatu memang diimpikan sejak kecil dan apakah motivasi membuatkan work for it? Mungkin dimulakan oleh Tan Sri dahulu. Terima kasih Nazrin. Sebagai seorang yang dilahirkan dalam keluarga yang susah, memang kita semua nak senang. Jadi bagi saya, masa saya kecil dulu, saya tanya kerjaya apakah yang mudah dapat senang, dan mereka mengatakan jadi accountant, you make a lot of money. So jadi that was my motivation, nak jadi senang. Dan bagi saya selepas tu, apabila telah menjadi seorang accountant dan berjaya dalam kerjaya, saya merasa amat terhutang budi kepada negara, dan sebab itulah sanggup menyahut seruan untuk membuat national service selepas itu. Dan I think once you've been there, you just want to do well and you want to give back to society, nak memberikan balik kepada rakyat dan kepada masyarakat. Saya boleh dengan Encik Rashdan. Well, motivasi saya adalah when I grew up,
I grew up with watching animation and content, sci-fi. That's minat saya. Sebenarnya saya punya background is engineering. I'm a computer electrical engineer. I was trained to design chips, microchips. Balik ke Malaysia buat e-learning, ya, dan juga animasi. Dan saya punya motivasi lah untuk melihat anak-anak mempunyai daya imajinasi. Because kalau tak ada daya imajinasi, susah untuk kita untuk to go further. You need to imagine, you need to explore, you need to discover. So that's our motivation, and that is di belakang konten ataupun kartun yang kita buat mempunyai konsep-konsep tersebut untuk meletakkan kanak-kanak supaya punya imajinasi, sanggup untuk belajar dan untuk discover new things. Mungkin seterusnya kita bergerak ke lebih kepada perkongsian ataupun mungkin tips daripada Tan Sri sendiri. Kalau kita lihat mungkin jumlah graduan yang ramai, memandangkan Tan Sri pernah meneroji pelbagai organisasi, dengan jumlah graduan yang ramai membuka peluang untuk majikan membuat pilihan memilih calon yang terbaik. Situasi ini sebenarnya memberi cabaran dalam pembinaan kerjaya, termasuk kami semua yang muda-mudi ini mungkin baru nak melihat dunia. Nasihat dari Tan Sri sendiri untuk buat anak muda mendepani cabaran ini. Memang kadang kalau lihat dari segi statistiknya memang ramai graduan yang suka mendapatkan pekerjaan. Pada masa yang sama terdapat ramai employer yang memerlukan pekerja, dan komplain daripada majikan ni dia katakan dia tak dapat pekerja yang berkualiti ataupun kandidat calon-calon yang berkualiti. So there's a gap there. So sebab itulah kita perlu pertingkatkan dari segi kemahiran interpersonal skills, bukan saja dari segi akademik, tapi kena tahu bagaimana nak bertutur, membuat pembentangan, nak berkomunikasi. Itu bukan satu yang penting. So make sure that you have the communication skills. Satu lagi dari segi inisiatif diri sendiri, sebab ada di kalangan graduan ni yang terlalu memilih. Dia sebelum dapat kerja yang betul tu, jangan takut nak bekerja di mana-mana saja. Sama ada peluang nak bekerja di even fast food restaurant, kerja. Sebab bagi majikan, kalau dia panggil interview, all things being equal, ada dua kandidat, seorang tu dah setahun tak bekerja tapi tak buat apa, seorang tu dah setahun sementara tunggu dapat kerja, dia bekerja dengan McDonald's, di McDonald's atau di KFC. So sudah tentunya majikan akan ambil yang bekerja dengan McDonald's dan KFC sebab dia ada inisiatif to do something rather than just being idle. We can ask the questions, but silakan Cik Rashan. Cik Azman asked me to ask the questions, kan? So my first question is, Tan Sri pernah bawa Uber at one point, kan? What mengejutkan Malaysia. Kan? One of the celebrity Uber drivers. So apakah insights ataupun lesson learned yang Tan Sri dapat? Your 1 week plus that you were driving, your connection with the orang Malaysia, balik Malaysia. Apakah Tan Sri punya insight atau lesson learned? Sebenarnya orang bertanya kenapa saya bawa Uber dulu, sebab sebenarnya saya nak merasa dengan diri sendiri sama ada susah ataupun senang untuk menjana pendapatan, dan bagaimana gunakan teknologi itu, sebab dulu kerajaan sedang buat keputusan sama ada untuk luluskan legalize Uber dan Grab ataupun nak haramkan mereka, sebab ada sesetengah negara dia haramkan ride sharing ini. Jadi daripada pengalaman saya berikan maklumat atau maklumat balas kepada SPAD, dan antara bagi saya yang ride sharing ini memberikan peluang kepada kita untuk menjaga pendapatan yang reasonable. Bermakna kalau saya ramai kenalan saya yang buat full time, mereka mendapat pendapatan antara 4 hingga RM6,000 sebulan. Dan saya sendiri boleh merasakannya bagaimana. Bukan mudah sebab nak dapatkan 4 hingga RM6,000 sebulan tu kena bawa kereta dalam 10 jam, 12 jam kadang-kadang satu hari. Tapi the point is actually kalau ada kemahuan, InsyaAllah ada sumber rezeki yang kita boleh dapat. Dan Alhamdulillah bagi saya seronok juga bila jumpa ramai orang biasa, dan kita dapat mengetahui apakah isu-isu yang mereka lalui, dan kita juga dapat satu profiling
of rakyat di Malaysia ni. Jadi saya bawa tu di Saberjaya dan Putrajaya, dan barulah saya sedar dan perasan bahawa di Saberjaya tu memang majoriti yang menggunakan servis tu adalah foreigner, and that's how international Saberjaya is. Banyak international talent di situ. Baik, mungkin saya beralih ke Encik Rashdan pula. Mungkin Encik Rashdan nak kongsikan pula dengan kami tentang, kalau tadi Tan Sri dah kongsikan pengalaman bawa Uber selama 3 hari Tan Sri? Okey, 3 hari. Tapi cukup menggempakkan ataupun waktu itu Malaysia terkejut kerana menaiki, betul, buatkan kita semua nak cuba. Baik, untuk Encik Rashdan pula, mungkin dari sudut sejarah penubuhan net carbon Sdn Bhd ini sendiri dan perjalanan Encik Rashdan sebagai usahawan, kenapa memilih animasi 3D ini? Sebenarnya kami tidak memilih animasi. We started out doing e-learning. Kita buat banyak content e-learning untuk math and science. And our product is used in schools dulu. Lebih kurang 8,000 sekolah dan menggunakannya. Lebih kurang it was used by 3 million students untuk belajar math and science in English. Yeah? So kami rasa it was very something that we felt very good about because we did something good for the nation. And after that, the skill set kita bina untuk buat e-learning tu, kita gunakan untuk buat untuk animasi juga. Dan alhamdulillah, our first product called Super Tots dieksport ke lebih kurang 26 negara. Dan sekarang ini our second series called Super Squad dah berada di Malaysia, Indonesia dan Singapore, dan weekly viewers on broadcast TV is about 4.5 million viewers. Dan insyaAllah sekarang ni kita akan translatekan untuk dibawa ke negara-negara lain insyaAllah. So bagi saya the talent is in Malaysia. Kalau kerajaan dah invest a lot of money into content development, IP development. And Malaysia adalah antara satu-satunya country di negara di ASEAN yang banyak export IP. Dan that's something yang sangat unik because negara lain tak ada. Philippines dia buat servicing tapi tak buat IP, you know. So bila servicing dah habis, they don't have something to hold. Malaysia, we have a lot of IPs yang sangat dikenali di rantau ini, alhamdulillah. Baik, untuk mungkin kembali kepada Tan Sri, saya percaya kita ada sedikit masa lagi. Mungkin Tan Sri boleh kongsikan nilai kepimpinan bagi generasi muda dalam memimpin organisasi, termasuk mereka yang mungkin lebih dewasa daripada kita dan juga berpengalaman. Bagaimana untuk kita ke depan ataupun nilai-nilai ataupun values of being a good and effective leader and sustainable leader. Dalam banyak buku-buku management ni ada pelbagai dan setiap organisasi ada menekankan beberapa nilai-nilai trust. Macam kalau di PMB itu ada, kita panggil CHIPP, competency, humility, integrity, passion and prudence. Kalau dekat Maybank tu dia ada Tiger values, meaning teamwork, integrity, growth, excellence and efficiency, relationship building. Kalau di TM tu ada Crystal. Tapi bagi saya dalam banyak tu kita boleh fokus kepada 3 ciri-ciri utama. Pertama sekali adalah integrity. Pastikan bahawa anda mempunyai integrity yang tinggi. Kalau orang tanya apa itu integrity, integrity itu adalah membuat perkara yang betul walaupun tidak ada orang yang melihatnya. So it's about doing the right thing even when no one is watching. Keduanya dari segi kompetensi, berkebolehan, kita perlu pastikan kita mahir dalam bidang kita masing-masing, dan apabila kita mahir berkebolehan, kita buat kerja dengan baik. Dan ketiga, yang mungkin kurang ditekankan oleh banyak organisasi adalah sikap merendah diri ataupun humility. Sebab kalau kita merendah diri, bermakna kita akui bahawa kita tidak tahu semua perkara, we don't know everything, dan kita perlukan teamwork, pasukan untuk membuat tugas dengan betul. Dan apabila kita sedar merendah diri, kita bukan yang terbaik, we have a lot to learn. Kita dapati bahawa kita apabila kita treat people with mutual respect, hormati orang lain, kita akan dapati bahawa mereka juga akan memberi penghormatan kepada kita dan mahu membantu kita untuk berjaya dalam hidup. Jadi apa juga tugas yang kita nak laksanakan biasanya dapat dijayakan sebab
sikap humility kita. Jadi bagi saya dalam pembinaan itu inilah 3, integrity, kompetensi dan humility. Satu soalan untuk Tan Sri. Okay. Malaysia daripada dulu sampai sekarang, I mean we have been in the middle tier economy, right? And kita banyak bergantung kepada lower cost labour. Apakah rasa Tan Sri, in your opinion, yang akan membolehkan Malaysia to go forward and to adopt Malaysian industries, to adopt higher technology, to move further? I mean, it's been a while that we've been talking about, tapi masih lagi belum ada a huge advance in that. Apakah yang Tan Sri rasa untuk for us to move forward with that? Betul yang disebutkan tadi. Kalau tadi ada soalan tentang pengangguran, graduan, pada masa yang sama kita ada lebih 2 juta pekerja asing. Bermakna kalau betul-betul kita match supply of labour dengan requirement, so kita tak perlu low skill foreign labour. Dan sebab itulah saya rasa dalam banyak kajian termasuk yang dibuat oleh EPU sendiri, ada cadangan untuk memastikan kita improve labour policy kita untuk menghasilkan pekerjaan yang more value added, more skill, lebih berkemahiran, supaya dapat diisi oleh rakyat-rakyat Malaysia dan kita kurangkan kebergantungan kepada low skill labour daripada negara-negara luar ni. Dan jadi saya rasa perlu insentif, polisi yang sesuai. Ini termasuklah insentif untuk menggalakkan syarikat-syarikat buat automation. Jadi kurangkan labour, dan sekarang ni pun memang dah banyak move towards that. Cuma kita perlu galakkan lagi lah syarikat-syarikat dan juga anak-anak muda sendiri. Jadi macam banyak yang kita sebelum ni sebutkan orang cari kerja, dan saya rasa ini okey, tetapi kita juga perlu anak-anak muda yang akan menjadi majikan, so build entrepreneurs. Kita ni di tempat MyNEF, so ini memang sebuah badan negara kita untuk mempromosikan usahawan, terutamanya dalam bidang ICT dan di kalangan Bumi-Putera yang masih kurang lagi ketika ini. Baik, terima kasih Tan Sri juga Encik Rashan atas perkongsian di segmen pertama kami ini, iaitu di panel discussion. 3 perkara yang saya boleh ulaskan daripada sini, seperti menurut pengalaman Tan Sri dan juga Encik Rashan sendiri, tiada yang mustahil dalam hidup kalau kita bekerja keras, dan juga di mana ada kemahuan, di situ ada jalan. Dan juga buat kita yang mungkin Gen Y ini, segala-galanya bermula dari bawah. Baiklah, kita akan berhenti berehat seketika. Buat penonton yang berada di audisi bersama kami, selepas ini kita akan buka segmen soal jawab. Jika anda ada sebarang persoalan kepada Tan Sri dan juga Encik Rashdan, boleh kemukakan kepada kru kami dan kita akan kembali selepas ini. Bila kita ada masalah, ya, kita minta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa taala, banyak kisah-kisah yang menunjukkan mustajabnya doa di kawasan tersebut. Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika. Hai, kami jangan lupa menonton rancangan WhatsApp di channel W pada setiap Khamis jam 8.30 malam. WhatsApp. You are now watching Talking Points. Bertempat di Menara Matrep di setelah 28 tahun. Makan di mana? We seem to think that if a woman is raped, surely she asked for it.
10.30 malam setiap Selasa dan Rabu, Channel W akan membawakan khas kepada anda Parlimen hari ini yang akan mengupas dan menjemput ahli-ahli Parlimen secara langsung daripada bangunan Parlimen yang sedang bersidang sekarang ini untuk mengupas dan mengenengahkan isu-isu rakyat dan juga isu-isu semasa untuk paparan anda semua. Anda penat bekerja? Jom bersama dengan saya, Putri Nur Ashikin, kita menjelajah ke seluruh dunia setiap hari Isnin hingga Jumaat pada jam 9 hingga 10 malam hanya di Relax at W. Dan semestinya, muzik untuk semua. Saya Azli Senario. Saya Wa'il Ekspedisi. Saya Zack Masa. Setiap Khamis 8.30 malam. Wazah! Wazah! Anda kembali bersama kami di Ada Wawasan siri kedua sepetang bersama AWO. Baiklah, untuk pengetahuan semua, Ada Wawasan pada petang ini terkini sedang disiarkan secara langsung juga di channel W, Unify TV 634 dan juga My TV 122. Selain itu di Facebook Live kami juga dan juga di live stream kami www.channelw.my. Baiklah, seperti yang saya janjikan sebelum kita berhenti berehat seketika, segmen kini dibuka untuk penonton di studio. Mungkin ada persoalan untuk Tan Sri dan juga Encik Rashdan. Boleh kemukakan kepada kru kami ataupun saya sendiri, kemukakan nama anda, dari mana dan juga kepada siapa persoalan anda. Mungkin saya boleh dapatkan, okey. Mungkin saudara. Assalamualaikum Tan Sri. Waalaikumsalam. Nama saya Amalina. Saya daripada pejabat tadi di Bandar Seri Permaisuri. Soalan saya, bagaimana Tan Sri menjaga kesihatan diri dan pemakanan untuk kekal cergas dan slim? Terima kasih. Puan Amalina, sebenarnya looks can be deceiving, as I say. I'm probably the worst example of work-life imbalance. Terlalu fokus kepada kerja, kurang exercise. In fact, saya hingga tak menjaga keadaan jantung saya lah. But anyway, bagi saya adalah penting supaya kita memastikan bahawa kita mempunyai gaya hidup yang sihat dan jaga pemakanan dan juga kena beriadah yang cukup. Pemakanan ini ramai orang ingat cuma kuantiti saja. Sebenarnya tak betul. Sebab dia yang perlu kita jaga juga adalah dari segi jenis makanan dan juga waktu kita makan. Saya ni tak ada masalah tentang kuantiti. Tapi masalah saya adalah dari jenis, sebab saya suka makanan yang lemak semua, santan dan sebagainya, dan juga timing. Sebab bila kita terlalu sibuk bekerja, dinner kita tu, makan malam tu terlalu lewat. Kadang-kadang makan malam pukul 11, lepas tu pukul 12 lebih dah tidur. Within 2 hours you go to bed with your stomach full. Itu tidak baik. Dan ini memberikan kesan kepada kesihatan kita. Jadi Puan Malina, pastikan jaga pemakanan waktu tu penting, dan exercise. Saya rasa rakyat Malaysia ni masih kurang lagi beriadah, dan I think that's something which we need to do. Terima kasih. Okey, baik, itu untuk jawapan untuk persoalan Puan Amalina dan saya difahamkan. Okey, saudara di depan kami boleh teruskan. Assalamualaikum Tan Sri. Saya Ibnu Gusairi Aris, reporter sepatah2.my. Soalan pertama saya, bagaimanakah efisiennya sistem keuangan di Malaysia sekarang? Dan soalan tambahan, sebagai ikon-ikon keuangan dan ikon IT, ada tak masa anda berdua berangan? Dan apakah angan-angan yang mungkin di masa lapang tu terfikir?
adakah angan untuk mengembara ke safari tadi salah satu daripadanya atau bagaimana? Itu soalan saya. Terima kasih. Terima kasih saudara. Terima kasih Tuan Syed. Yang pertama sekali tentang efisiennya keuangan. The financial system. Okey, ini pendapat peribadi saya sebagai seorang yang pernah as a banker before. Bagi saya Malaysia ini merupakan sebuah negara yang mempunyai sistem kewangan yang efisien dan advance. Bukan saja dalam konteks konvensional tapi juga dalam konteks Islamik, ya. Dan dari segi intermediary-nya, bank-bank kita ini yang ada di Malaysia, kita ada foreign banks dan local banks. Dan local banks ini bank-bank tempatan merupakan 8 kumpulan bank yang besar, mempunyai capital ataupun modal yang besar dan mencukupi, pengurusan risiko yang baik dan pemantauan ataupun effective supervision dengan regulation oleh bank negara yang baik. Jadi it's a very good effective financial system that we have. Itu dari segi perbankan. Dari segi capital market ataupun pasaran modal juga sangat efisien, di mana pasaran modal kita ini ada dua dalam konteks equity dan juga fixed income. Dan kedua-duanya bagi saya adalah yang agak matured, dan dari segi fixed income, pasaran modal fixed income ini merupakan antara yang most developed di rantau Asia Tenggara, lebih baik even compared to Singapore. Okay. Dan yang satu lagi dimensi adalah dalam konteks sistem perbankan Islam dan pasaran modal syariah, di mana Malaysia merupakan antara kita mempunyai sistem perbankan Islam yang antara yang terbaik di dunia. So this is where we're not just a regional leader, we are the global leader in Islamic finance. Jadi kalau kita lihat bank-bank Islam seperti Maybank Islamic sebagai contohnya, merupakan yang ketiga ataupun keempat terbesar di dunia, bukan di rantau ini tetapi di dunia, dan dari segi Islamic capital market yang terbaik di dunia. So I think that's something which we Malaysians can be proud of. Cuma kadang-kadang kita ni malu nak shout. We should the things yang kita buat betul, we should be proud of it. Yang mana yang kurang baik kita perbaiki lagi. Yang kedua tu tentang angan-angan saya. So sebenarnya more of a wish bagi saya. Selain daripada kita semua berusaha untuk mencapai wawasan yang 2020 ini, 9 cabaran, dari segi kemakmuran ekonomi bagi saya itu insya-Allah akan tercapai satu masa nanti. Yang kita masih ada masalah dari segi civic mindedness of our people. Jadi kadang-kadang kita terlalu fokus kepada perkara-perkara teknikal dan tidak kepada perkara asas. So kalau boleh, wish saya adalah supaya rakyat Malaysia semua sekali fokus to improve on our civic mindedness. Ini berbalik kepada perkara-perkara asas, seperti jangan menipu, jangan mencuri, bersikap beradab sopan, jangan beri rasuah, jangan ambil rasuah, tepat pada masa, be punctual, respect people, maintain hygiene dan sebagainya. So jadi these are some of the very basic things yang I think we Malaysians can do a lot better. Again, balik pada pengajaran di Tanzania tadi, walaupun GDP per capita mereka cuma 1/10 daripada negara kita, walaupun banyak kekangan infrastruktur, terutama di kawasan luar bandar tu, tetapi kesemua tandas awam yang kami gunakan semua bersih. Termasuklah yang di dalam tengah-tengah orang kata safari itu, di airport ke di mana saja semuanya bersih. And I think this is something that must be emulated by Malaysia. So dari segi hygiene dan civic mindedness.
Terima kasih. Baik, itu untuk Tan Sri, dan saya percaya ada soalan untuk Cik Rashdan juga. Ada masa tadi tak kan, berangan-berangan ni? Sebenarnya saya dibayar untuk berangan. For both my companies, I'm paid to dream. Okay, for my animation company pun sama, for my blockchain company pun sama. Tapi macam Tan Sri, saya punya wish lah is supaya our startups, kita punya companies yang baru bermula, daripada awal lagi berfikir pasal pasar mereka adalah ASEAN, bukan sahaja Malaysia. Sebab saya nampak banyak companies yang fikir Malaysia sahaja, tapi they need to start thinking that they are an ASEAN company, because kalau tidak, kita tak mempunyai enough scale untuk berjaya. So that's my wish. Kalau kita ada wish for Merdeka, itulah wish saya. Terima kasih. Boleh bagikan saya, Ya, boleh. ada satu lagi angan-angan dari segi teknologi. Saya sebenarnya mengidamkan suatu kedudukan di mana pada satu masa semua transaksi dalam negara kita ini dilaksanakan secara elektronik, right? Maknanya tidak ada lagi pakai currency, cash. Dan ini bermakna kita perlu immobilize currency. Sekarang ni kita ada duit RM100, RM50, RM20, tak perlu lagi dah. Sebab teknologi dah advance, kita boleh buat transaction sama ada pakai credit card ke, nak buat online ke, mobile payment, semua dah boleh dah. Dan advantage dia, kalau semua transaksi ini dilaksanakan secara elektronik, kita akan ada audit trail. Apa juga perbelanjaan dan pendapatan, semua ada trace. Jadi apabila semua transaksi dalam negara ini, dalam dunia ini dibuat secara elektronik, ada audit trail, ini akan mengurangkan penipuan, ini akan mengurangkan jenayah, orang nak curi. Sekarang ni macam contohnya ATM, orang curi kan, beratus-ratus ribu bank rugi. Tapi kalau currency dah tak perlu, semua elektronik, so crime dah tak ada. Kalau orang nak curi kereta you pun, dia nak jual, dia kena bayar secara elektronik. Jadi kalau ada suspicion, polis boleh trace, okey, mana datang sumbernya. So jadi saya percaya bahawa penjenayah ini, mereka commit crime, mereka membuat jenayah ini kerana mereka fikir mereka boleh terlepas. So people commit crimes when they think they can get away with it. But if they know that dia buat something akan nampak, nak bagi rasuah kena tangkap, dia akan tak buat. Jadi ini angan-angan saya ataupun harapan saya pada masa hadapan, agar we move towards an electronic society when it comes to payments and so on, so that we will live in a crimeless world. Maybe not quite crimeless, because crime of passion will still be there. Corruption free world, and will be more inclusive. Because bila semua elektronik ni, bermakna semua kena bayar cukai. Tak boleh lagi. Bila semua orang bayar cukai, jadi kadar cukai itu boleh dikurangkan, insyaAllah. Terima kasih. Baik, terima kasih Tan Sri dan juga Encik Rashdan atas perkongsian. Saya kalau boleh nak panjangkan lagi segmen ni, tapi mungkin kerana kita kesetukan masa. Tetapi terima kasih atas segala perkongsian, dan juga bagi penonton yang sudi mengemukakan persoalan, sedikit sebanyak memberi kita satu dimensi yang berbeza. Baik, terima kasih juga buat anda yang hadir bersama kami di Oasis Discovery Center pada petang ini, dan juga buat penonton yang setia bersama kami di Channel W saluran 634 di Unify TV dan juga MyTV 122, dan juga menonton menerusi Facebook Live kami ketika ini, dan juga live stream kami di www.channelw.my. Baiklah, kita akan berhenti berehat seketika selepas ini. Segala mungkin kesimpulan yang saya boleh lakukan, mungkin kesimpulan yang boleh saya katakan menerusi segmen bersama panelis tadi, apa-apa pun yang kita lakukan, teruskan dengan kerja keras, dan segala-galanya bukanlah boleh datang dengan mudah, segala yang bermula dari bawah. Dan juga jangan takut untuk venture sesuatu yang baru seperti yang Encik Rashdan sebutkan tadi, gerak di bidang yang berbeza dan juga mencuba di bidang yang berbeza. Sesuatu yang mungkin boleh menjadi inspirasi buat kita semua, dan juga buat pengetahuan anda semua. Mungkin sedikit saya kongsikan tentang Channel W. Channel W kita akan live di 634 di Unify TV dan juga MyTV 122, saluran 122. Dan di Channel W kita ada beberapa program
Seperti bermula jam 5 petang kita ada inspirasi dan juga talking points bersama Syasha Jamal, host kami akan berkongsi tentang trend-trend semasa dan juga sedikit isu semasa, dan juga fokus hari ini berita terkini dalam dan juga luar negara. Dan selepas itu Relax IW bersama host kami Putri Ashikin yang akan mendendangkan anda ataupun berkongsikan anda dengan lagu-lagu pilihan yang mungkin anda boleh request di media sosial kami, dan Putri Ashikin akan utarakan di saluran kami. Dan juga penutup untuk Channel W iaitu Studio Malam. Saya merupakan salah seorang host untuk Studio Malam bersama partner saya yang berada di sini, Fitri Hazim, mengemukakan atau membincangkan isu-isu semasa dan juga politik dalam dan juga luar negara. Jadi jadikan pilihan anda yang utama Channel W 634 di Unify TV dan juga My TV 122. Baiklah, terima kasih sekali lagi kepada Tan Sri Abdul Hamid Ahmad atas kehadiran anda, dan juga Encik Rashdan bersama kami atas perkongsian. Semoga perkongsian kami pada petang ini membuka pelbagai pintu-pintu baru kepada kita dan juga inspirasi buat kita semua. Sekali lagi terima kasih kepada anda yang berada di audisi bersama kami, dan juga saya tidak lupa ingin ucapkan terima kasih kepada penaja kami, iaitu untuk program kali ini itu NEF, Evanescence dan juga Crackton Valley atas bentuk penajaan pada hari ini. Saya kira itu saja untuk Ada Wawasan siri kedua sepetang bersama AWO. InsyaAllah kita akan jumpa lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Perjuangkan, pertahankan tanah airku. Impian aku gemilang baru, satu suara laungkan merdeka. Bangkit semua demi negara selamanya. Kita merdeka. Sayangi Malaysiaku, sayangi Malaysiaku, tanah airku. Seterusnya sebagai tanda penghargaan dan terima kasih. Sama-sama.